Anda tahu tak, kita mempunyai konsep yang sangat suci dalam Islam dan ia dipanggilkan barakah. Dan biasanya ia diterjemahkan sebagai berkat. Yang sangat menarik, bahkan mengenai makna linguistik perkataan ini, barakah dan berkat yang digunakan di seluruh Al-Quran. Kata-kata ini sebenarnya digunakan untuk menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi perkataan barakah ini, bahkan akarnya, akar linguistik perkataan, yadullu ala nima wa ziyadah. Ia sebenarnya bermaksud sesuatu yang dapat bertahan dengan lama. Al-Baqah, sesuatu yang dapat bertahan dan berlangsung dengan masa yang lama. Dan sesuatu yang sentiasa meningkat. Oleh itu apabila kita bercakap mengenai barakah, kita bercakap mengenai berkat, ini adalah berkat-berkat yang terus-menerus meningkat. Yang juga memanfaatkan secara eksponen. Dan juga lebih dari itu ketika kita berbicara mengenai konsep barakah dan berkat Islam, konsep Islam, ada doa Nabi SAW. Ia dipanggilkan doa kunut nazilah. Ini adalah doa yang diriwayatkan, diajarkan oleh Nabi SAW kepada cucu beliau yang dikasihinya, Hasan radhiyallahu anhu. Dan saya selalu berusaha menitik beratkan perkara ini. Fikirkan betapa indahnya untuk seorang datuk untuk mendukung cucunya, duduk di pangkuannya, peluk dia dan cium dia dan kemudian katakan, ulangi selepas atuk. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait. Bahagian kecil dari doa ini, wa barik li fi ma a'tait. Ini adalah satu ringkasan konsep barakah dalam Islam. Dan izinkan saya menterjemahkan ini untuk anda. Wa barik, dan ya Allah berkatilah, letakkan berkat yang besar yang tidak dapat dibayangkan, yang tak putus-putus. Li, untuk aku. Fima, dalam apa yang a'taita, yang sudah diberikan. Itu adalah kata masa lampau, kan? Ini perkataan kata masa lampau, a'taita. Ia bermaksud apa yang telah engkau berikan, yang telah. Dengan kata lain, aku tak minta lebih banyak lagi, ya Allah, ya Tuhanku. Apa yang aku minta adalah bahawa apa yang kau telah berikan kepada aku sudah lebih daripada cukup. Ia mencukupi. Apa yang aku ada lebih dari cukup. Aku sekarang meminta kepadamu, ya Allah, untuk menyuntikkan unsur-unsur barakah dan berkat ke dalam apa yang telah engkau berikan kepada aku. Itulah konsep barakah. Barakah tidak bermaksudkan lebih. Barakah bukan mengenai lebih banyak benda. Sebaliknya, barakah adalah mengenai kemampuan untuk melakukan lebih banyak dengan apa yang sedikit. Barakah tidak ada kaitan dengan kuantiti. Ia mempunyai semua kaitan dengan kualiti. Ia kualiti dalam apa yang anda sudah ada. Saya tidak memerlukan lebih banyak, ya Allah. Saya hanya memerlukan berkat dari apa yang saya ada. Keupayaan untuk melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Anda tengok ni, tahu tak? Sikit, lebih, diberkati dan tidak diberkati, kuantiti berbanding kualiti. Dan jika anda dapat benar-benar memikirkannya, jika anda melakukan pencarian jiwa yang mendalam itu, ia akan membuatkan anda sedar. Jika anda dapat membaca narasi mengenai Nabi SAW, anda tahu kan, hari beliau meninggalkan dunia SAW. Ada beberapa tikar, ada satu atau dua jak air, ada satu keldai yang diikat di luar rumah, ada pedang, ada satu perisai, ada beberapa pasang pakaian, dan itulah satu-satunya milik Rasulullah SAW. Manusia yang paling hebat yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, itu sahaja yang beliau ada SAW. Tapi jika untuk meletakkan sesuatu dalam perspektif, anda harus berhenti dan fikir sebentar. Hari ini kita ada satu rumah, 5 orang dalam rumah. Semua orang ada kerja. Semua orang bekerja dan berkejaya dan kita masih berhutang. Ada yang tidak kena di sini kan? Ada sesuatu yang hilang tu. Subhanallah.